Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan melakukan tugasan 2 BMB 1124 dan kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya Muhammad Adam Khairul, yang kedua Muhammad Zikri, dan yang ketiga Ahmad Zari. Okey, jadi tajuk yang diberi adalah penguasaan literasi, iaitu daripada literasi menulis. Okey, literasi menulis terdapat 3 peringkat kita perlu ketahui. Yang pertama iaitu pra-menulis, penulisan mekanis dan penulisan pelahiran. Okey, kita pergi ke peringkat seterusnya. Next. Okey, peringkat pra-menulis. Okey, peringkat pra-menulis adalah kemahiran pra-menulis adalah kemahiran asas yang perlu dikembangkan oleh kanak-kanak sebelum mereka boleh menulis. Kemahiran ini menyumbang kepada keupayaan kanak-kanak memegang dan menggunakan pensel dan kebolehan melukis, menulis, menyalin dan mewarna. Dan pada masa itu juga, kanak-kanak ini perlu diberikan latihan awal. Contoh, mereka disediakan aktiviti menulis seperti menulis huruf-huruf dengan kebas dan betul. Dengan pada tempoh itu, otot-otot mereka, otot-otot seperti tangan dan jari dan serta kondisi tangan dan mata diberi pendedahan kepada mula-mula sejak dari awal lagi. Maksudnya otot-otot tangan, jari itu perlu diberikan pendedahan supaya mereka bergerak-gerak sikit untuk tulis. Dan ini membolehkan murid-murid menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas. Pelajaran tulisan yang dirancangkan mestilah sistematik, bertitik tolak dalam aktiviti pra-menulis yang betul bebas. Maksudnya aktiviti yang perlu yang dilakukan oleh pra-menulis dalam pra-menulis perlulah objektif dia untuk membuat lambang yang kemas. Okey, terdapat banyak latihan-latihan pra-menulis. Contohnya, dia menitik kegerakan perkara-perkara seperti melakukan latihan-latihan pergerakan tangan. Yang kedua, menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata. Dan yang terakhir, melakukan latihan-latihan koordinasi tangan dan mata. Okey, contoh aktiviti latihan pra-menulis adalah, yang pertama adalah latihan mengikut garisan-garisan rajak atau gambar dari kiri ke kanan. Ini adalah latihan menulis dari kiri ke kanan. Maksudnya boleh nampak ni, latihan ini adalah digunakan untuk kita nak mengajar mereka cara menggunakan tangan jari dia untuk membuat garisan daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Okay, seterusnya, yang kedua adalah latihan membentuk bulatan di udara, meja, lantai, atas pasir dan rumput tanpa menggunakan alat tulis. Maksudnya mereka membuat bulatan tanpa menggunakan alat tulis. Contohnya jari. Macam gini. Atau apa lagi? Macam banyak cara lagi tanpa menggunakan alat tulis supaya kita nak mengajar cara koordinasi tangan. Okey. Yang ketiga, latihan mewarna dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Maksudnya ini pula kita nak melatih pergerakan otot mereka dari ke kiri ke kanan menggunakan warna. Kita ajar mereka macam mana nak mewarna daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri, supaya mereka pandai untuk menggunakan koordinasi tangan mereka yang betul. Okey, yang keempat, latihan membentuk corak. Macam yang boleh tengok ni, latihan membentuk corak. Kita bagi satu garisan-garisan, kita suruh dia orang sambungkan titik-titik tersebut. Contoh macam ni, kita suruh dia buat bulat, buat bentuk bulan ni, buat garisan lurus. Okey, saya berikan kepada pengutas seterusnya. Terima kasih kepada Adam. Saya pula akan melanjutkan pembentaran ini dalam tajuk kemahiran menulis pada peringkat mekanis. Okey, pengenalan bagi peringkat mekanis ialah kemahiran menulis mekanis merupakan kemahiran yang dilaksanakan kepada murid-murid setelah mereka melalui aktiviti dan latihan kemahiran pra-menulis yang ditetapkan. Tadi kita belajar tentang pra-menulis. Terdapat banyak aktiviti seperti mewarna dari kiri ke kanan, membuat garisan daripada kiri ke kanan dan juga banyak lagi. Ini untuk menguji latihan-latihan tadi untuk menguji koordinasi dan juga motor tangan kanak-kanak. Ini merupakan latihan yang seterusnya di mana mereka telah masuk kepada peringkat mekanis, iaitu peringkat kedua. Pada peringkat penulisan mekanis, pada peringkat ini adalah peringkat untuk mendirikan asas-asas menulis. Peringkat ini bertujuan untuk membimbing murid-murid untuk menguasai kemahiran dan menghasilkan tulisan yang betul, kemas dan mudah dipahami.
Pada peringkat ini melibatkan latihan pergerakan tangan, otot jari dan sebagainya. Peringkat ini merupakan peringkat yang penting untuk dikuasai pada peringkat awal supaya murid-murid dapat membentuk lambang-lambang, huruf atau tulisan yang betul dan tepat serta menulis dengan cermat. Pada peringkat pra-menulis, murid-murid ataupun kanak-kanak diajar untuk menulis garis-garis. Namun pada peringkat mekanis, murid-murid akan dapat tahu untuk menulis bentuk-bentuk seperti bulatan, petak segi ataupun segitiga dan banyak lagi. Okey, pada peringkat penyediaan murid, murid diminta untuk melakukan latihan pergerakan tangan. Pada peringkat latihan tangan ini menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna. Setelah itu murid diminta untuk melakukan latihan pergerakan mata. Seterusnya untuk melakukan latihan koordinasi tangan dan mata. Kenapa penting murid perlu melakukan latihan penulisan mekanis? Latihan penulisan mekanis sangat penting supaya murid dapat mendirikan asas yang kukuh dalam penulisan. Dan murid membolehkan murid-murid menyusun huruf menjadi suku kata, perkataan dan ayat. Yang ketiga ialah dapat membantu murid untuk mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan murid-murid menulis dengan baik, cekap dan pantas. Okey, ini merupakan antara contoh-contoh aktiviti penulisan mekanis. Yang pertama ialah menekap huruf mengikut urutan yang ditetapkan. Pada ni guru memberi pelajar satu kertas yang ditulis dengan huruf, namun huruf itu tidak bersambung, tapi dia hanya menggunakan titik-titik saja. Oleh itu murid diminta untuk menyambung titik-titik supaya menjadi huruf. Yang kedua ialah menulis huruf ikut urutan. Sebagai contoh, menulis huruf A, B, C sampai ke Z. Yang ketiga ialah memandaikan dan menyalin dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna. Yang keempat, menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak dikosongkan. Yang kelima ialah menyalin perkataan yang mudah. Dan yang terakhir ialah menyalin ayat yang mudah. Okey, ini merupakan contoh aktiviti. Yang pertama ialah menggaris huruf. Ni kita dapat tengok huruf-huruf ni tidak disambung dengan betul. Oleh itu murid diminta untuk menyambung menggunakan pensel supaya menjadi huruf yang betul dan sempurna. Ini adalah yang kedua, murid menekap huruf mengikut urutan yang ditetapkan. Murid diminta untuk membuat outline garisan luar daripada huruf-huruf mengikut huruf yang diberi oleh cikgu. Okey, ini murid peringkat ketiga. Saya memberikan kepada pembentang yang seterusnya, iaitu Muhammad Zarif. Baiklah, kita akan masuk pada peringkat literasi menulis, peringkat pelahiran. Baiklah. Okey. Pada peringkat pelahiran ini, murid digalakkan untuk melahirkan fikiran mereka sendiri secara bertulis. Aktiviti tersebut dijalankan bagi membuktikan murid telah pun menguasai kemahiran menulis setiap huruf dan abjad dan seterusnya menulis ayat. Latihan boleh dibuat secara terkawal melalui penggunaan bahan rasangan seperti gambar atau perkataan. Okay. Seperti gambar atau perkataan. Apakah yang dimaksudkan seperti gambar dan perkataan? Okay, sejujurnya seorang guru itu seharusnya memberikan gambar ataupun perkataan supaya murid tersebut boleh menghasilkan satu ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan. Contohnya, guru memberikan gambar seekor gajah dan kereta. Jadi murid perlu membina ayat berdasarkan gambar gajah dan kereta tersebut. Jadi apakah tujuan menulis di peringkat kelahiran ini? Yang pertama, dapat menyusun ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca. Sebagai contoh, dalam satu ayat itu, ayat tersebut menyebut kereta ini berwarna merah. Jadi ayat tersebut boleh difahami oleh pembaca. Yang kedua, dapat melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Maksudnya apabila seorang pembaca itu menulis apa yang kita baca, mereka dapat merasai perasaan seperti sedih, marah, gembira dan sebagainya. Okay. Latihan peringkat kelahiran. Yang pertama merupakan menulis berdasarkan gambar. Seterusnya menulis berdasarkan ayat, menulis ayat. Yang ketiga, melengkapkan ayat.
yang keempat menulis karangan, dan yang kelima menulis rencana. Seterusnya kita akan masuk kepada bahan bantu mengajar. Ya. Baiklah, hari ini kami akan menunjukkan tutorial penggunaan bahan bantu mengajar kami. Kami memilih bahan bantu mengajar yang dibuat daripada pasir. Bahan bantu mengajar ini menggunakan kedua-dua kemahiran, iaitu koordinasi mata dan koordinasi tangan. Jadi sebagai seorang guru, mereka boleh melaksanakan bahan bantu mengajar ini dengan panduan. Apabila dikatakan perkataan tersebut, pelajar harus menulis perkataan yang disebutkan oleh guru. Sebagai contoh, perkataan saya. Jadi pelajar harus menggunakan koordinasi mata dan tangan untuk menulis perkataan saya. Huruf pertama adalah S, jadi pelajar perlu menulis S. Yang kedua A, yang ketiga Y, yang keempat A. Jadi perkataan saya tersebut boleh dilihat daripada pasir tersebut. Okey, seterusnya jikalau guru memberikan perkataan seperti ambil ataupun batu, murid tersebut perlulah menulis contohnya batu. Batu melibatkan dua suku kata, iaitu BA bar TU2. Jadi murid perlu menulis satu persatu suku kata. BA bar TU2. Jadi kita boleh melihat di sini perkataan batu tersebut dapat diterjemahkan. Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Muhammad Zikri Mak Zaid dalam tangan ini. Tadi kawan saya iaitu Muhammad Zarif telah membentang tentang aktiviti mereka, aktiviti dia yang pertama, iaitu menulis di atas batu. Ini pula saya nak tunjuk aktiviti saya, iaitu aktiviti yang kedua, iaitu membuat garisan dari kiri ke kanan. Ini merupakan gambar yang disediakan. Guru perlu memberikan gambarannya seperti ini, iaitu garis-garis putus, dan menyuruh pelajar untuk menyambung-nyambung garis putus ini supaya menjadi satu garisan. Ini bukan contoh yang boleh saya buat. Jadi ini kita bermula daripada belah kiri. Kita pun sambung-sambung titik supaya menjadi satu garis lurus. Sambung je sampai habis. Lepas pada garis lurus pula, guru juga boleh memberikan contoh-contoh lain seperti garisan melengkung. Sambung. Guru mengarahkan pelajar untuk menyambung dan pelajar menyambung garis-garis supaya menjadi satu garisan melengkung yang bersambung. Selain pada garisan lurus dan juga melengkung, guru juga boleh memberikan contoh-contoh lain seperti garisan tajam-tajam. Lepas tu boleh beri garisan yang berliku macam ni. Ini latihan ini bertujuan untuk melatih rota tangan murid dan juga koordinasi mata dan juga tangan murid, supaya murid dapat mengarahkan tangan-tangan mengikut mata mereka dengan betul. Okey, sekian sahaja. Sekian.